Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan hari Jumaat hari ini dengan izin Allah, Jumaat 12 November 2021 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1443 Hijrah. Baiklah, seperti biasa dalam menerusi slot Adinul Khalis untuk hari ini bersama Ijo dalam sebagai penerbit untuk rancangan ini, dan insya-Allah seperti biasa kita bersama-sama dengan guru pembimbing kita, iaitu yang tak lain lagi bersama dengan yang tak asing lagi bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kepada rakan-rakan kita macam biasa boleh ikuti siaran langsung si Facebook kami di Terengganu FM. Dan pada minggu lepas Ustaz telah pun selesai membicarakan qadar, yakni perbuatan Allah yang bersifat kudrah, dan pada minggu ini slot yang ke-23 kita akan membicarakan pula tentang ikhtiar dan usaha. Jadi sebagai mukadimahnya saya mempersilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kuasa hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot yang ke-23 akan membicarakan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi slot yang terdahulu selesai membicara berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Jadi selesai bicara rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Qada, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Semua perkara yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah yang berlaku, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada perkara yang berlaku di bumi, di langit, sama ada perkara yang berlaku di dunia, di akhirah, sama ada perkara yang berlaku itu perkara baik, iman dan ta'ah, ataupun perkara jahat, kufur dan maksiat, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang keenam, kita sudah permatikan di akidah kita, i'tikad kita sudah berpegang, tak berubah dah, kejap dah pegangan kita, kesemua yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berulang kali saya tekan berkaitan dengan keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perkara yang kecil sekalipun, semuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam kitab Minhajul Abidin,
terlintas di hati seseorang qada dan qadar Allah. Allah yang melintaskan di hati seseorang keesaan pada perbuatan. Berkelip mata yang memandang pun adalah qada dan qadar Allah. Berlakunya kerlipan mata adalah datang daripada keesaan Allah pada perbuatan. Ini kejap dah akidah kita, rukun iman yang keenam, sekalian yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku walaupun sebesar yang bukan datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nak pergi pula pada pembicaraan kedudukan ikhtiar dan usaha seseorang hamba. Ikhtiar satu, usaha satu. Ikhtiarun, satu lagi kasbun. Ikhtiarun ni pilihan hati. Kasbun adalah perbuatan hamba yang Tuhan letak kudrah di hamba, yang menyertai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhtiar dan usaha. Di sisi ahli sunnah wal jamaahnya, macam mana pegangan, tapi jelas dah kitanya, sebagaimana saya sebut dalam kitab Minhajul Abidin tadi, terlintas di hati pun qada dan qadar, sama telah pilihan hati seseorang hamba, pastilah qada dan qadar Allah. Berkelip mata memandang qada dan qadar Allah, sama telah pula usaha hamba, gerak diam hamba untuk menghasilkan satu-satu pekerjaan pun adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kejak dah di rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar, nak jaga-jaga pula takut terunduh kepada pegangan yang terpesong daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah yang dinamakan pegangan Jabariyah. Takut terunduh kepada pegangan Jabariyah. Kalau kejak dah pegang hak rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah, tak akan jadi terlajuk kepada pegangan Qadariyah. Jadi pembicaraan ikhtiar dan usaha pecah kepada 3 jalanan. Satunya jalanan ahli sunnah wal jamaah, akidah yang suci. Satunya pegangan Jabariyah. Satunya pegangan Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah ini adalah pegangan yang terpesong daripada pegangan yang suci, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jabariyah dan Qadariyah. Dia Jabariyah asalnya Jabrun. Jabariyah asalnya. Kemudian dibaca dengan Jabariyah. Sebab nak musyakalah, nak serupa baris dengan Qadariyah. Jadi Jabariyah, Qadariyah. Ini dua pegangan Mu'tazilah yang asing-asing. Jadi ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah dan Qadariyah. Yang mana dalam pengajian berkaitan dengan rukun iman yang keenam, ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah, Qadariyah ini adalah nama aliran yang memang masyhur. Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah. Yang mana Jabariyah Qadariyah ini jangan pula dikatakan bahawa sekarang sudah tidak ada Jabariyah Qadariyah. Kenapa tidak ada? Jabariyah Qadariyah mungkin sampai bila-bila pun akan ada. Bahkan terkadang pegangan yang lebih terpesong daripada Jabariyah Qadariyah pun ada pada masa kita sekarang. Jadi kena kenal molek. Manakah akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, manakah akidah yang terpesong, akidah Jabariyah dan juga akidah Qadariyah. Jadi yang terpesong pun nak kena tahu jugalah. Jadikan sebagai dipanggil sempadan. Jadi hak ahli sunnah wal jamaah kena kemah molek, jelas molek. Hak terpesong Jabariyah Qadariyah pun kena tahu juga, nak jadikan sebagai sempadan. Sebelum saya nak menghuraikan berkaitan dengan perbuatan hamba ikhtiariyah, ikhtiariyah dan juga perbuatan hamba yang dipanggil usaha, saya nak pergi dahulu perbuatan ikhtiariyah ni kepada satu lagi dipanggil ittirariyah. Jadi dalam
kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku kepada kita ni dua perkara. Satu dia panggil berlaku perbuatan yang ikhtiariyah. Satu dia panggil perbuatan yang ittirariyah. Ikhtiariyah, ittirariyah. Alif ta, alif dot ta ra alif ra. Alif dot ta ra alif ra ya. Ittirari dia panggil. Mana ittirari ni? Perkara yang terjadi yang tidak datang pada zahirnya daripada pilihan kita. Dia dalam kehidupan kita ni banyaknya perkara yang ikhtiari lah. Perkara yang berlaku yang datang daripada pilihan kita untuk melakukan. Gerak diam kita tu adalah datang dari pilihan kita hak kebanyakan. Tapi ada perkara yang berlaku, dia perkara yang ittirari dia panggil. Perkara terjadi tanpa pilihan kita. Mana contohnya dalam kitab buat contoh orang yang terjatuh, tersepak. Jadi dia naik pokok. Itu adalah perbuatan ikhtiari yang mana seseorang memilih untuk naik pokok. Adapun terjatuh, tidak berlakunya terjatuh tu bukan datang daripada pilihan seseorang. Dia panggil perbuatan ittirariyah. Berjalan ni perbuatan ikhtiariyah. Seseorang memilih untuk berjalan. Tiba-tiba tersepak. Itu dipanggil perkara yang berlaku tanpa ada pilihan. Dipanggil tersepak. Yang mana contoh jugalah macam orang demam. Orang demam ni dia akan jadi geruk tangan ke geruk ni kesejukan demam contohnya. Itu dipanggil perbuatan ittirariyah. Dan juga contohnya laginya perbuatan ittirariyah ni macam orang OKU. Orang OKU ni dia kadang-kadang kepala dia sentiasa bergerak-gerak. Jadi berlaku perbuatan gerak di kepala OKU tadi tanpa ada pilihan dia. Dia panggil ittirari, dia panggil. Jadi perbuatan yang seumpama ni, ni sepakat tidak ada khilaf di antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Sama saja. Itu semuanya adalah qada dan qadar Allah yang langsung tidak disandarkan kepada seseorang hamba. Maknanya seseorang terjatuh, seseorang tersepak, orang OKU kepala bergerak-gerak, langsung tidak disandarkan kepada pilihan hamba. Hal tu disandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tidak disandarkan kepada pilihan hamba, maka tak ada salah. Terjatuh, cedera, tak ada salah. Tersepak, pecah kaki, tak ada salah. Bukan sabar dianya, boleh pahala pula. Bergerak kepala ni, OKU ni, tak ada salah, tak ada hukum. Sehingga kan dalam sembahyang dia tu, daripada mula takbir sampai ke salam, kepalanya sentiasa bergerak-gerak. Maka tidak ada salah, tidak ada hukum. Sebab dia tidak ada pilihan di situ. Adapun dalam kebanyakan pergerakan kita pilihan. Dalam sembahyang, kita gerakkan kepala, 1 kali gerak, makruh. 2 kali gerak, makruh. 3 kali gerak, maka batal sembahyang dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab apa? Sebab dia bergerak 3 kali tu adalah datang dari pilihan dia untuk gerakkan kepala. Maka ada hukum. 3 kali gerak, batal sembahyang dia. Dah OKU tadi tu, daripada mula takbir sampai ke salam, berpuluh-puluh, beratus-ratus kali kepala bergerak, bukan pilihan dia. Maka tidak disandarkan kepada hamba, tidak ada salah. Kalau kata bab sembahyang pun tak batal sembahyang sebab tidak ada pilihan dia. Jadi perbuatan ittirariyah sepakat sama ada ahli sunnah wal jamaah ataupun jabariyah dan juga qadariyah. Tapi yang banyak berlaku pada kita adalah perbuatan ikhtiariyah. Bergerak kita, diam kita, bangun duduk kita adalah perbuatan yang datang daripada pilihan hati kita. Jadi hak berkaitan perbuatan ikhtiariyah ni lah. Hak ni kena
duduk molek, ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, jabariyahnya macam mana, qadariyahnya macam mana. Nak pakai molek ni, letak ahli sunnah wal jamaah ni kena mahir. Terundur, jabariyah, terpesong. Telajak, qadariyah, lagi terpesong. Faham tak ni? Jadi, kita akidah ahli sunnah jamaah, akidah yang berlandaskan kepada Al-Quranul Karim. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak menyandarkan segala-galanya berlaku kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat Al-Quran juga, banyak Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan kepada hamba, kepada manusia. Jadi, ayat yang menyandarkan perbuatan kesemuanya daripada Allah. Hak jelas dah lah, hak rukun iman yang keenam kan. Di slot-slot yang terdahulu, saya bicarakan dalil-dalil ayat Al-Quran, yang mana dalil-dalil hadis Nabi, yang mana kesemua yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah. Itu jelas dah. Hak rukun iman yang keenam. Tetapi dalam ayat Al-Quran juga, banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Cuma, saya hanya nak ambil permulaan ni, dua ayat dalam satu surah, iaitu suratul Fatihah. Suratul Fatihah, satu surah, saya nak ambil dua ayat di dalam tu untuk kita memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan ayat yang terkandung dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, induk kepada Al-Quranul Karim, suratul Fatihah, surah pembukaan. Suratul Fatihah, satu-satu surah yang wajib dibaca dalam tiap-tiap rakaat sembahyang daripada kesemua surah dalam Al-Quran, 114 surah. Satu surah sahaja yang wajib dibaca di dalam sembahyang, suratul Fatihah. Maksud hadis Nabi SAW, tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Tidak ada. Tidak ada satu surah pun yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Surah Fatihah, surah yang paling lebih sekali. Sebab itulah suratul Fatihah wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Jadi dalam suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama bahas panjang di situ. Kenapa kau dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa dimulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kesemua yang berlaku ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua ni mazhab Syafi'i kita lah. Kalau mazhab Maliki, Hanafi, ayat yang pertama bagi suratul Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah. Kenapa segala puji tertentu bagi Allah? Sebab kesemua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun iman yang keenam. Allah mana ni? Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Sekalian makhluk yang ada ni, Allah Ta'ala Tuan dia. Allah Rabb, Allah Tuan. Apa makna Allah Rabb, Allah Tuan ni? Tuan dengan makna Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menyusun, Allah yang menjadi, Allah yang mencipta. Itu makna Rabb. Jadi mana apa ni? Allah Rabb, Allah Tuhan, Allah Tuan yang hakiki, dia panggil tauhid rububiyah. Asasnya adalah mengesakan Allah pada perbuatan dengan bahawa semua yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang kelima. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima. Alhamdulillahirabbil alamin. Kejak dah akidah kitanya. Hak rukun iman yang keenam. Berulang-ulang kali dah saya ulang rukun iman yang keenam. Berulang-ulang kali saya ulang keesaan Allah pada perbuatan. Kejak dah semua yang berlaku qada dan qada Allah. Tapi ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Dan akan dikau ya Allah kami yang minta pertolongan. Jadi menyembah akan dikau adalah kami. Allah Ta'ala sandar kepada hamba manusia. Memohon kepada Allah
Allah Ta'ala sandar kepada kami, kepada manusia. Bila Allah Ta'ala sandar kepada kami yang menyembah akan dikau, kami yang minta pertolongan akan dikau, maka ahli sunnah jemaah wajib berpegang kami ada peranan. Apa peranan kaminya? Ikhtiar dan usaha. Jadi, kami menyembah ni dengan ikhtiar dan usaha kami. Kami memohon pertolongan akan Allah dengan ikhtiar dan usaha kami. Dengan pilihan hati kami dan dengan perbuatan kami. Ini wajib berpegang. Kami ada pilihan, kami ada perbuatan usaha. Tapi jangan lucu daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lucu daripada permati dia tajuk rukun iman yang ke-6 tu. Sekalian qada dan qadar. Bererti pilihan kami pun hakiki sebenar-benarnya. Qada dan qadar tak lari. Perbuatan usaha hamba pun hakiki sebenar-benarnya. Tak lari daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, pilihan kami, usaha kami dalam beribadah, dalam memohon pertolongan kepada Allah, tetap qada dan qadar. Jadi kira kami ni tak ada apa-apalah. Hakikinya sebenar memang kami tidak ada apa-apa. Yang berlaku kesemuanya qada dan qadar Allah. Yang berlaku kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebut dalam kitab Minhaj. Terlintas di hati pun qada dan qadar Allah. Pilihan hati sama telah qada dan qadar Allah. Berkelip mata pun qada dan qadar Allah. Dan semua kita bergerak nadi tanpa disedari pun qada dan qadar Allah. Sama telah usaha kami, gerak diam kami pun tetap qada dan qadar Allah. Walaupun ahli sunnah jemaah wajib berpegang kami hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami tetap hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita akidah ahli sunnah wal jemaah, akidah suratul Fatihah. Adapun akidah Jabariyah. Jabariyah ni dia berpegang kami tidak ada apa-apa, kami dikerasi semata-mata, kami tidak ada pilihan, kami tidak ada perbuatan. Hak Tuhan belaka. Hakikinya betul lah. Hak Tuhan belaka, qada-qadar. Tapi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu Allah Ta'ala menyandarkan kami yang memilih dan berusaha menyembah akan Allah. Kami yang memilih dan berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tahu di mana? Jadi akidah Jabariyah yang tidak berpegang kami ada pilihan dan perbuatan, itu akidah yang terpesong, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun pada hakikinya betul. Hakikinya betul, sebenar-benarnya betul. Kami tidak ada apa-apa sebab sekalian qada dan qadar Allah. Sekalian keesaan Allah pada perbuatan. Ini selok yang ke-23 ni. Sekalian qada qadar tu memang saya sebut sangat-sangat berulang kali. Keesaan Allah pada perbuatan, mentauhidkan Allah pada perbuatan, saya sebut berulang-ulang kali. Pegang kejap hak tu, tak berubah dak tu, barulah kita boleh hurah bab ikhtiar dan usaha. Kalau tidak, tak pegang kejap situ, dia mudah nak terlajak jadi lebih sesak, iaitu akidah qadariyah. Cuma pegang kejap dah rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar. Kejap dah mentauhidkan Allah pada perbuatan, tapi tak hurah bab ikhtiar usaha ni, boleh terundur kepada Jabariyah. Tak ada kita Tuhan, tu Jabariyah. Tapi hakikinya betul. Sebab memang sekalian qada dan qadar. Ya, sekaliannya qada dan qadar. Yang berlaku kesemuanya adalah datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Hakikinya. Tapi ayat yang menyandarkan pada hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nak letak di mana? Ayat-ayat yang lain, saya sebut satu ayat je tadi tu. Ayat yang lain banyak sangat lah yang kita baca sama-sama lepas semayang. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini balasan pahala atas balasan pahala kebaikan bagi seseorang atas barang yang diusahakannya, dan balasan
kejahatan atas seseorang, atas barang yang diusahakannya. Tengok tu. Kebaikan seseorang yang usahakannya, maka dapat pahala. Kejahatan seseorang yang usahakannya, maka dapat menanggunglah dosa. Tahu sandar pada ini usaha seseorang yang melakukan kebaikan, usaha seseorang yang melakukan kejahatan. Letak ayat tu di mana? Ayat wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, nescaya Allah Ta'ala mengetahui dan Allah Ta'ala akan membalas. Apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan. Tuan sandar pada kita. Maka wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpegang hamba ada pilihan hanya semata-mata kerana banyak ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ini contohlah ayat yang masyhur dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Ini ayat ni biasanya kadang-kadang baca satu ayat, dia tidak gabung dengan ayat yang lain. Terkadang pegangan jadi tak betul dengan pegangan satu Al-Quran. Yang mana kena capulah tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hak Tuhan belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Kena capu dua tu. Pada ni. Kena capu akidah satu Al-Quran. Ini satu surah. Baca satu ayat saja nak menetapkan pegangan, dia jadi terpesong. Mana contoh ayat surah Ar-Ra'd ayat ke-11? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan ayat tu masyhur kan? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah barang yang ada pada satu kaum sehingga merubah mereka itu akan barang yang ada pada diri mereka sendiri. Allah tidak mengubah satu kaum, melainkan kaum tu merubah diri sendiri. Itu nama ikhtiar dan usaha. Tapi berlakulah perubahan yang mana kaum tu merubah. Maka perubahan yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap hakikinya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia akan barang yang ia Tuhan engkau kehendak. Wa ma yakhtar, dan barang yang ia Tuhan engkau pilih. Jadi yang menjadikan yang hakiki hanya Allah Ta'ala, Tuhan engkau yang Muhammad. Yang menghendaki yang hakikinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memilih hakikinya adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian qada dan qadar. Kenapa jelas rukun iman yang keenam sekalian qada dan qadar? Kenapa Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan kepada perbuatan manusia hamba? Jangan duk soal lah. Setakat tu sudahlah. Kita berpegang kejap dah rukun iman yang keenam sekalian qada dan qadar. Terlintas di hati pun qada dan qadar. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar. Jelah. Jadi pilihan hati qada qadar. Usaha seseorang qada qadar. Kalau gitu tak ada kita. Qada qadar berlaku ada kitanya apa? Yang berlaku di kita itulah qada dan qadar. Itu pegangan kita, rukun iman yang keenam. Kalau sini jadi bokeh semula, cukar cemaking semula, jadi keliru balik, maknanya rukun iman yang keenam yang saya sudah ulang berulang-ulang kali belum jadi i'tiqad. Bila jadi i'tiqad, tak berubah dah. Mana kalau pergi pada ikhtiar dan usaha wajib berpegang. Ikhtiar usaha wajib berpegang kerana ayat Quran menyandarkan kepada hamba. Tapi ikhtiar usaha ni qada-qadar ke tak? Balik pada i'tiqad kita sekalian qada dan qadar. Sebab itulah sidang pendengar, kalaulah masuk pada tajuk ikhtiar dan usaha ni jadi macam terpinga-pinga kembali, tu kena ulanglah selok-selok yang terdahulu. Penekanan berkaitan dengan sekalian qada dan qadar berulang-ulang kali sangat. Penekanan berkaitan keesaan Allah pada perbuatan berulang-ulang kali sangat. Ulang-ulang kali sangat dah sebut. Mana kejap dah situ. Cuma kita nak pastikan akidah kita tidak terunduh pada Jabariyah.
yang langsung tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya, betul, hamba tidak ada pilihan dan perbuatan. Kenapa? Kenapa apa? I'tiqad kita yang putus, yang tak berubah dah, sekalian qada dan qadar. Jadi pilihan, hamba, qada dan qadar. Usaha hamba, qada dan qadar. Kesemua tu datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lagi dah tu. Hak i'tiqad kita rukun iman yang ke-6. Tapi oleh kerana dalam ayat Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah telah menyandarkan kepada seseorang hamba yang memilih dan melakukan pengabdian diri, yang memilih dan melakukan mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kita ahli sunnah berpegang dengan ayat Quran. Maka ahli sunnah berpegang hamba manusia ada pilihan, ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah Alhamdulillahirabbil-alamin. Allah Rabb, Allah Tuan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak kejak di rukun iman yang ke-6 ni, nak jelas molek supaya tidak terunduh kepada Jabariyah. Walaupun hakikinya betul, Jabariyah hamba tidak ada apa-apa perkara pun, kesemuanya adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qadariyah ni, tu dia lari teguh daripada tajuk rukun iman yang ke-6. Hamba memilih sendiri, hamba berusaha sendiri, hamba wibekah pada usaha hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak pada hamba. Ni. Ni lari teguh daripada tajuk rukun iman yang ke-6. Jadi di slot kita yang ke-23 ni, bab ikhtiar dan usaha ni rasanya tak selesai jugalah. Kita kena sambung pula slot yang ke-25. Slot yang ke-24 lah pulaknya. Kemudian saya ada satu lagi pembicaraan yang saya nak tekannya. Sebelum insya-Allah selesailah bicara hak rukun iman yang ke-6 ini adalah berkaitan dengan, tapi saya sebelum ni sebut dah berulang kali. Bab ikhtiar usaha pun saya sebut dah berulang kali. Sekalian qada dan qadar, ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar. Itu saya sebut berulang kali dah sebelum daripada ni. Yang saya sebut berulang kali juga berkaitan dengan ini bicara pegangan. Sekalian qada dan qadar. Percakapan asbab. Percakapan asbab macam mana? Pisau tajam, putus, luka, api, kuat, panah, hangus. Makan nasi, kita kata kenyang. Minum air, kita bercakap, hilang dahaga. Telan Panadol Suti, kita bercakap telan Panadol Suti, kita bercakap hilang pening kepala. Kerana virus COVID, jadi memudaratkan seseorang. Alhamdulillah, dengan vaksin ada keberkesanan dia, kita sandar pula pada vaksin. Macam mana pula percakapan seumpama ni? Saya sebelum ni pun sebut berulang kali dah juga. Itu hanya percakapan asbab yang tidak membabitkan pegangan. Tapi insyaAllah saya akan bicara di satu slot yang asing berkaitan dengan percakapan asbab. Lebih detail lagi. Lebih halusi lagi. Sebelum ni saya sebut secara sepatah lalu saja. Betul. Sebagaimana sebelum ni saya sebut dah bab ikhtiar usaha tapi sepatah lalu. Jadi sekarang ni slot yang 23 dan kemungkinan slot yang 24 saya akan perhalusi berkaitan ikhtiar dan usaha. Kemudian percakapan satu dah kita menyandar kepada asbab. Satu laginya betul kita berpegang segala-gala qada dan qadar Allah. Tetapi di hati kita tak mari pun, tak hadir pun, tak rasa pun, tak menjiwai pun qada dan qadar. Di hati kita tetaplah makhluk yang kita nampaknya. Pisau lah. Jadi putus dan luka. Di hati kita nampak pisau. Di hati kita pun nampak api, nampak nasi, nampak air, nampak COVID, nampak vaksin di hati kita.
Kita berpegang ke semuanya qada dan qadar, tapi hati kita tak nampak. Macam mana nak bicara bab hati? Asal kesentuh nanti. Tak berkain bab hati ni. Mana mungkin kita ada dalam 2-3 slot lagi lah. Jadi bab qadar saya akan sambung balik. Nak balik semula kepada pegangan kita, perbuatan yang ikhtiariyah. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Maknanya hanya pada zahir sahaja hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi tetap qada dan qadar Allah. Jadi macam mana pula dengan hak permulaan saya sebut tadi, perbuatan ittirariyah. Hak terjatuh, tersepak, hak kepala kayu bergerak-gerak. Tu kata hak Tuhan berlaku tu kan qada qadar. Jadi ittirariyah ke ikhtiariyah ke sama sahaja. Hakikinya ittirari berlaku dengan bahawa sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ahli sunnah ittirariyah hak Tuhan berlaku. Ikhtiariyah pun hakikinya hak Tuhan berlaku. Sebab apa? Kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan ikhtiariyah pun hakikinya adalah perbuatan yang ittirar. Semuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan hanya kerana Al-Quran menyandarkan perbuatan pada hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga banyak ayat-ayat yang lain yang menyandarkan perbuatan pada hamba. Maka ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan Al-Quran, maka ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi tak lucu daripada ayat Al-Quran dan juga rukun iman yang keenam, hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan kesemua yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah. Semua yang berlaku datang dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap dah. Mana berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir sahaja kerana Al-Quran menyandar kepada hamba. Tapi hakikinya tetap balik kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Jabariyah dilangsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya betul, sebenar-benarnya betul, tapi kerana tidak berpegang dengan ayat Al-Quran yang menyandarkan perbuatan pada hamba, maka akidah Jabariyah bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab akidah ahli sunnah jamaah adalah akidah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Akidah ahli sunnah jamaah adalah akidah yang suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita, memberi pemahaman kepada anak-anak cucu kita, keluarga kita, masyarakat ummah Islam kita dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang suci. Dengan akidah yang suci inilah yang mudah-mudahan akan menyelamatkan kita dunia dan akhirah. Kalaulah sidang pendengar masih lagi ada timbul kekurangan sedikit pemahaman, maka ulangilah kembali hak selok-selok yang terdahulu, hak ada dalam Terengganu FM. Macam saya sebut selalulah. Maknanya ambil hak selok-selok yang terdahulu ni, jadikan sebagai simpanan, dan seeloknya share lah, kongsilah kepada keluarga kita dan juga orang-orang yang kita kenali. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat, dikurniakan Allah dengan agama yang suci, agama yang sebenar. Wallahu a'lam. Baiklah, tadi baru saja kita dengar tentang perkongsian pada minggu ini yang membicarakan tentang ikhtiar dan usaha seorang hamba mengikut ahli sunnah wal jamaah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz insya-Allah akan memberi panduan dalam kehidupan kita bersama. Kalau yang belum lagi atau kalau yang ingin mengikuti semula atau kurang faham, boleh ikuti di Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pengajian kita untuk hari ini, saya mempersilakan Ustaz untuk mengaminkan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin.
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama-sama lagi kira-kira pukul 10 pagi. Jangan lupa bersama dalam Adinul Khalis. Jadi untuk itu saya kembali kepada DJ Anggun untuk bertugas untuk pagi ini bersama dalam DJ Anggun Inspirasimu.